fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita berhenti pada kata muhasyi wa huwa ilzamu ma fihi kulfatun. Ini tengok kepada kalam Syarih rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ma'khudh wal mukallafu ma'khudhun minat taklif. Apa itu kat taklif? Wa huwa ilzamu ma fihi kulfatun. Mengilzam, mewajibkan, memestikan barang yang ada padanya kulfah, keberatan, tanggungan. Apa itu? Minal awamiri, bayan, daripada arahan-arahan, wan nawahi, dan juga larangan-larangan. Ala qaulin, atas satu pandangan, satu takrif. Itu takrif taklif yang pertama. Au talabu ma fihi kulfatun alal qaulil akhar, ataupun menuntut perkara yang ada padanya kulfah, ada tanggungan, ada keberatan atas kau yang satu lagi. Jadi ada dua takrif tu, sama ada ilzam ataupun talab. Nampak? Talab ataupun ilzam. Okey. Qala al-muhasyi rahimahullah qawluhu wa huwa ilzamu ma fihi kulfatun, melazim dan mewajibkan barang yang ada padanya keberatan. Ini yasduqu bil wajibi. Qawluhu ini membenar ia dengan perkara wajib. Yasduqu bil wajibi wal haram, dengan perkara wajib, perkara haram. Kenapa? Perkara wajib ni ada kemestian yang ada padanya tanggungan, keberatan. Mesti yang berat. Tanggung sama ada wajib atau haram. Faham tak? Faham kan? Wa yakhrujul mandub wal makruh, dan terkeluar perkara yang sunat dan bukan makruh. Sebab perkara makruh tak ada ilzam. Tak ada ilzam, tak ada kemestian. Idla ilzama fihima, kerana tidak ada kelaziman kemestian pada keduanya, pada perkara mandub dan makruh. Falaisa mukallafan bihima ala hadha ta'rif, maka tidak dikira mukallaf lah dengan keduanya atas takrif ini. Kalau kita takrifkan taklif itu ilzamu, maka pada perkara sunat, perkara makruh tak ada ilzam. Bi khilafi ta'rifil ati, lain dengan takrif yang akan datang ni. Fa innahu yashmalu huma, kerana takrif yang kedua ni akan merangkumi perkara sunat dan perkara makruh juga. Li'anna fihima, kerana pada sunat dan makruh pun fihima talaban, masih ada talab. Takrif kedua apa tadi? Talabu ma fihi kulfah, tuntut. Jadi tuntut ni ada tuntut mesti, ada tuntut tak mesti. Maka termasuklah juga sunat dan juga makruh. Okey. Wa ammal mubahu, ada pun mubah daripada hukum taklif yang 5. Mubah fahuwa kharijun an kullin minat ta'rifai, maka dia terkeluar daripada dua-dua takrif tadi. Taklif dengan takrif pertama atau kedua tak masuk perkara mubah. Sebab pada perkara mubah tak ada ilzam, tak ada tolak. Ilzam pun tak ada, tolak pun tak ada. Falaisa mukallafan bihi, maka tidak ditaklifkan dengannya, illa min haitsu wujubu i'tiqadi ibahatihi, kecuali dari aspek wajib kita i'tiqad keharusan. Okay. Jadi perkara harus dari segi aspek perkara itu boleh buat tak boleh buat, tak ada taklif lah situ. Sebab dia tidak ada tuntutan dan tidak ada kemestian. Tapi dari segi perkara harus tu wajib kita i'tiqad harus, situ ada taklif. Perkara harus tu kita wajib i'tiqad harus. Wajib kan? Tak, kita mesti i'tiqad harus. Maka dari situ ada aspek taklif di situ. Okey. Wa qawluhu minal awamiri wan nawahi jam'u amrin wa nahyin. Awamir jamak bagi amrin. Nawahi jamak bagi nahyin. Bimakna at-talab, dengan makna at-talab, tuntut. Wal muradu, maka yang dimaksudkan di sini al-ma'murat, perkara-perkara yang disuruh, wal manhiyat, dan perkara-perkara yang dilarang. Kenapa ni? Dia kata kulfah minal awamir, daripada awamir-awamir,
suruhan-suruhan. Suruhan tu kena kepada perkara yang disuruh. Perkara yang disuruh tu ada kulfah tu, ada keberatan, ada tanggungan tu. Ada pun suruhan tu suruhan khitab je, larangan pun khitab je. Boleh? Qauluhu ala qaulin, atas satu pandangan. Ini muta'alliqun bi qaulihi, bertakluk dengan katanya wa huwa ilzamu ila akhirih. Takluk situ lah. Jadi takdir kalam wa huwa ilzamu mana ni? Ala qaulin wa huwa ilzamu ma fihi kulfah ala qaulin. Atas satu pandangan dia tu ilzam. Takluk situlah. Ai inna makna taklif. Makna taklif ma dzukira, apa yang tersebut, ala qaulin, atas satu pandangan. Wa huwa rajihu, dan itulah yang rajih, kama fi jam'il jawami', bagaimana dalam kitab Jam'il Jawami'i bagi Imam As-Subuki. Wa alaihi, maka atas takrif bahawa taklif itu ilzam, wa alaihi fas-sabiyyu ghairu mukallafin, maka budak kecil bukan mukallaf lah. Budak kecil bukan mukallaf. Bi khilafihi ay bi khilafi taklifi ala qauli tsani, persalahan dengan taklif di atas pandangan yang kedua. Atas pandangan kedua. Yang mengatakan itu talab. Taklif tu dengan mana? Talab. Qaulu tsani tu kena kepada apa? Talab. Talabu ma fihi kulfah. Wa huwa qaulul qadi Abi Bakr al-Baqillani, iaitu pandangan Syekh Abu Bakar al-Baqillani. Fa innahu mukallafun. Kerana sesungguhnya budak kecil mukallaf. Budak kecil mukallaf kenapa? Li'annahu mukhatabun bil mandubati, kerana budak kecil pun dituntut dengan perkara-perkara sunat. Jadi wa hadza inda Imamil Malik. Ini di sisi pandangan Imam Malik. Okey. Jadi di sisi Imam Malik budak kecil pun dituntut dengan perkara-perkara sunat. Sebab tak jadi wajib itu semayang. Semayang tak jadi wajib sebab tak balik lagi. Tapi sunat, dikira sunat. Dituntut. Hadza inda Imamil Malikin. Sisi Imam Malik. Amma inda Syafi'i, adapun sisi Imam Syafi'i, falaisa mukallafan bi syai'in ala kullin minal qaulaini, maka budak kecil itu bukan tidak dikira mukallaf dengan sesuatu pun di atas kedua-dua qaul tadi. Sama ada dia dengan makna taklif dengan makna ilzam ataupun talak, budak kecil dia tidak mukallaf. Balil mukallafu, siapa yang mukallaf itu? Waliyuhu, wali dia, wali budak tadi yang mukallaf. Maka fayukhatabu, maka wali itu dikhitab, disuruh dengan biada ima wajaba fi malihi, dengan menunaikan apa yang wajib pada hartanya, harta budak kecil. Malihi malis sabi, harta budak kecil. Kaz zakati, seperti zakat. Maka yang wajib mengeluarkan zakat bagi budak kecil ialah wali dia. Dia banyak harta, zakat wajib, habis cukup hak keluar zakat. Wa dhamanil al-mutlaf, dan membayar ganti rugi mutlaf, barang rosak. Budak kecil buat rosak barang orang, dia tak berdosa, tak mukallaf kan, tapi wali dia kena bayar ganti rugi. Daripada duit siapa? Budak ada duit, bayar duit budak. Kama yukhatabu, sebagaimana dikhitab sahibul bahimati, orang yang punya binatang. Bahimah ni binatang lah. Bi dhamani ma atlafathu, dengan menggantikan apa yang dimusnahkan oleh binatang. Tuang lembu, tuang khubar. Tuang khubar. Tuang khubar, boleh khubar banyak tu. Boleh khubar wujud. Boleh khubar, tak? Khubar banyak tapi tak jaga. Tak jaga. Malang gigi lepah. Atau malang kena simpang lah. Malang you kena jaga. You lepas makan habis tanaman orang masuk kawasan orang. Jadi kena bayar ganti rugi lah. Kena langgar. Tapi awak senyap habis langgar tu orang tak mengaku. Ada orang mengaku. Dia tak mengaku langgar. Sebab mahal lagi kena bayar. Ada kena zakat Bilik tang. Bukan tugas BKK. Report. Bukan bandaraya, Tugas. Pelik hitam bukan hutang, pelik hitam hutang kok.
Bandar raya tu. Mana Jang? Bandar raya tak? Bandar raya. Projek tang tu dalam hutang tu. Ha. Okey. Haitsu, kenapa dia kena bayar? Haitsu farrata, sekira-kira dia cuai fi hifziha, pada menjaga binatang tu. Nak bela sangat tapi tak ambuh. Tak ambuh jaga. Jadi gitulah. Baik bela hak senang-senang, ayam ke, tak? Boleh makan, itik ke, puyuh ke, hangnak ke. Tak. Kenapa? Litanazzuli fi'liha. Litanazzuli fi'liha. Kerana diletakkan perbuatan bahimah hina izin manzilata. Litanazzuli fi'liha manzilata. Kerana diletakkan kedudukan perbuatan binatang tu sebagai tempat perbuatan orang tu sendiri. Sebab binatang tak ada akal kan? Awak tuang, jadi awak yang berakal. Jadi perbuatan binatang tu bergantung pada awak lah. Gitu. Ketika itu perbuatan binatang diletak seumpama perbuatan tuang dia. Okey. Wasihhatu ibadatihi. Dan sahnya ibadat budak tadi. Kasolatihi, seperti sembahyangnya. Wasiyami, dan puasanya. Al-muthabu alaiha, yang diberi pahala ke atasnya. Laisa li'annahu mukallafun biha, bukan kerana dia itu mukallaf. Wa innama al-mukallafu biha waliyuhu, tetapi yang ditaklifkan dengannya ialah walinya. Ya'muruhu biha, yang dia suruh dengan melakukan ibadat tadi. Bal targhiban, bahkan untuk menggalakkan, supaya jadi galak dan jadi suka fi fi'lil ibadah, pada melakukan ibadat, liya'tadaha, supaya menjadi membiasakan ibadat tersebut, supaya budak tadi membiasakan ibadat. Fala yatrukuha ba'da bulughihi insya-Allah, maka dia tidak akan tinggalkan ibadat selepas balik insya-Allah taala. Wa mithluhu, dan seumpama budak ialah al-majnunu. Cakap lama tak kenal. Al-majnunu fi nahwi dhaman. Orang gila seumpama dalam dhaman. Dia buat perkara-perkara rosakkan barang, maka wali dia lah yang kena bayar dhaman. Okey, qauluhu ihtirazan. Kena baca luar balik ni. Baca luar balik. Jadi dia kata sini, mana tadi? Wa qauluhu syar'an. Mana kata musannif syar'an? Yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu, kan? Syar'an itu ihtirazun. Perkataan musannif kata syarak itu ihtiraz, nak mengeluarkan, nak sepak, nak mengeluarkan dan nak buat ihtiraz an madhhabil mu'tazilah, daripada mazhab mu'tazilah. Alladzina yaquluna, yang mana mereka berkata, inna ma'rifatallahi wajabat bil aqli. Makrifah Tuhan, mengenal Tuhan itu wajib dengan sebab akal. Ada akal maka boleh fikir, wajib kenal Tuhan. Tak mesti kena tunggu turun syarak, turun rasul. Okey. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu ihtirazun ila akhirih itu ay binaan ala anna syar'an. Ini pandangan ini dibina atas bahawa kalimah syar'an itu muta'alliqun biyajibu. Syar'an tu dia bertakluk dengan yajibu. Yajibu syar'an, wajib pada syarak. Maka bila kita kata syar'an tu muta'alliq dengan yajibu, maka kena dengan pandangan syarih. Syarih ni membina atas huraian dia, kerana syar'an tu muta'alliqun biyajibu. Di sisi ahli sunnah wajib pada syarak. Menyalahi dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata bukan wajib kerana syarak, wajib dengan akal. La biqaulihi mukallaf. Yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Mukallaf pada syarak ke wajib pada syarak?
Tempat takluk tu wajib pada syarak. Maka hak ni sini wajib pada syarak. Bukan syara'an tu bertakluk mukallaf pada syarak. Bukan. Sebab mukallaf pada syarak, hak tu pun Mu'tazilah sama je. La, sebab tu dia kata la biqauli mukallafan wa huma ihtimalani fi mithli hadhihi al-ibarah, dan kedua-dua tu ihtimal yang boleh jadi dalam ibarat seumpama ni. Maknanya kalau kata yajibu alal kulli mukallafin syara'an boleh jadi dia itu tamyiz bagi yajibu ataupun kepada mukallaf. Nampak tak? Kepada yajibu ataupun kepada mukallaf. Wal awwalu minhuma aula, dan pandangan yang pertama itu lebih aula. Maknanya yajibu syara'an. Syara'an tu muta'alliqun dengan yajibu. Kenapa? Li ifadatihi nafya madhhabil Mu'tazilah, kerana memberi faedahnya akan penafikan mazhab Mu'tazilah. Kama fi syarihi, sebagaimana dalam syarih sebut. Kenapa? Li'anna niza'a, kerana berlaku perkhilafan, khilaf, niza', perbalahan itu bainahum wa baina ahli sunnah, antara Mu'tazilah dan ahli sunnah lah. Apa? Jadi ahli sunnah ni memang nak rock Mu'tazilah, tiba-tiba mari Wahabi dia sokong Mu'tazilah. Tengok tu. Jadi pelik balik air terus kita. Boleh dia jadi satu camp dengan Mu'tazilah pula. Ada masalah qada dan qadar, lepas tu af'alullah mu'allalah tak mu'allalah, lepas tu af'al ibad. Jadi bahalan ahli sunnah ni banyak erat pada Mu'tazilah lah. Mu'tazilah memang hujah akli dia pun ada. Dan kalau orang yang tak perhati betul akan terikut dengan hujah Mu'tazilah itu. Kat ahli sunnah ni terang kat mana salahnya hujah akal Mu'tazilah tu. Dengar Anas saya tu. Asri Sabri. Siapa dengar? Tu memang maklum dah. Azam maklum. Maklum. Mereka memang ikut terus. Okey. Wa innama huwa fil wujub. Khilaf kita dengan ahli sunnah Mu'tazilah pada wajib itu. Wajib tu syarak ke akal? La fi taklif, bukan pada taklif. Nampak tak? Taklif memang taklif syarak. Wa qawluhu inna ma'rifatallah. Inna ma'rifatallah wajabat bil aqli. Ma'rifah Tuhan tu wajib dengan akal. Wa zahiruhu, zahir kalam musannif itu annal aqla huwal mujibu indahum. Zahir daripada kalam ni kita faham bahawa akal itulah yang mewajibkan di sisi mereka. Akal itu yang menghukumkan dengan wajib di sisi mereka. Fahamnya gitu kan? Walaisa kadzalik. Tapi tak gitu. Bukan akal yang menghukumkan bahawa wajib mukallaf tahu Tuhan pada syarak. Balil muradu, bahkan maksudnya annal aqla huwal mudriku lil wujubi. Akal itu mudrik, alat faham. Mudrik itu makna alat untuk memahamkan bagi wajib, atau benda yang nak mengisbatkan bagi wajib. Mudrik, yang memahamkan wujud. Wal mujibu huwa Allah, tapi yang mewajibkan, yang mengenakan hukum wajib itu Tuhan juga. Nampak? Perhati, ni makna orang panggil insaf. Dia nisbah pada Mu'tazilah sebagaimana Mu'tazilah kata. Mu'tazilah tak kata akal yang menghukumkan, akal yang mewajibkan benda itu, bukan. Yang mewajibkan benda itu tetap Allah Ta'ala. Tetapi akal itu, dengan ada akal yang idrak wujud. Akal tu yang mensabitkan wajib. Faham? Mensabit dengan menghukum. Nampak je? Pensabitan hukum wajib itu akal yang mudrik dia, yang menjatuhkan hukum, dengan maksud dia yang meletakkan bahawa ini wajib. Tapi yang menghukumkan wajib Allah. Faham tak? Beza sikit tu, sikit je beza. Ada seorang sahabat tu, ustaz ikutlah mengajar. Dia share tak habis-habis ni baik kaitan dengan perbuatan hamba ni, Qadariyah Jabariyah ni. Nampak tak? Qadariyah Jabariyah ni dia share buat Syekh Nuruddin sebut masuk dalam Iqim. Anda dengar tak ada benda? Syekh Nuruddin sebut tu bukan pandangan Qadariyah Mu'tazilah, bukan.
Tapi kerana dia mungkin dia dengar satu pemahaman atau satu penerangan saja, seakan anda faham dah, seakan-akan ia kena kata juga hakikat sebenarnya Tuhan hak buat. Tu dia kena kata gitu juga. Sebab dia diulang-ulang perkataan tu oleh guru-guru dia ngaji tarik tu. Jadi benda tu seakan kena sebut. Benda tu tak sebut pun dia tengok pada medan lah. Tak sebut pun tak apa. Tak mesti orang kata Allah Ta'ala tahu perkara yang kita buat, dan Allah Ta'ala yang menentukan perbuatan kita, tapi kita ada usaha dan kita ada tu. Tak jadi Qadariyah Mu'tazilah pun gitu. Yang salah mana? Salah. Orang kata Nadru salah tu. Ia menafi Tuhan tidak menentu. Tu salah. Tuhan tidak menentu. Tuhan tidak pilih. Tu salah. Tu jadi kata Mu'tazilah Qadariyah. Ada pun Syekh Nuruddin tak ada sebut itu. Tak ada sebut. Jadi benda kecil sangat. Kecil sangat. Jadi anda jawab gitu nampak senyap. Senyap tahu tak puas hati. Namanya jumpa lah. Baru kita boleh tunjuk kat mana nak tag sini, nyakit sini. Sini sebenarnya salah faham. Nampak tak? Mungkin mengaji kitab satu guru ataupun tarik hak Malaysia je kena buka kitab-kitab lain ke. Ulama-ulama Arab pun yang Asy'ariyah ada benda tidak tasrihkan dengan benda tu kerana bukan medan untuk mentasrihkan, contohnya untuk menjelaskan. Adakah tidak mentasrihkan tu menjadikan orang tu Mu'tazilah bukan ahli sunnah? Ada. Okey. Tengok sini. Jadi faham ni masalah Mu'tazilah dia kata akal yang menghukum. Akal yang mengidrak bahawa hukum itu wajib dan meletakkan bahawa hukum itu bukan makna mewajibkan, bukan. Mujib itu tetap Allah Taala. Tak. Siapa hak mewajibkan kena tahu, kena makrifah tu jadi wajib? Tuhan juga. Tapi mana yang dengan sebab apa jadi wajib? Dengan sebab akal. Jadi sebab tu dia kata balil murad annal aqla huwal mudriku lil wujub. Akal itu mudrik, alat yang memberi faham bagi wajib, alat yang memberikan kita reti bagi wajib dan kita hukum dengan wajib. Wal mujibu huwa Allah, yang menjadikan wajib dan kita kata kena meletak hukum, takut tukar tadi kan sebut dah kan. Yang mewajibkan itulah. Yang mewajibkan hakikatnya huwa Allahu azza wa jalla. Okey. Wal hasil, tengok hasil dia khulasah balik ni. Wal hasilu annal mujiba huwa Allahu ta'ala bittifaqin minna wa minhum. Bahawa yang mewajibkan makrifah tu Allah juga. Ittifaq kita dengan Mu'tazilah sama. Ittifaq kita Mu'tazilah sama. Illa kecuali ni beza. Anna naqulu, kecuali kita berkata idraku dzalika la yutalaqqa illa minasyar'i. Idrak, faham, reti benda itu wajib tidak diterima kecuali daripada syarak. Tu ahli sunnah. Kita nak isbat bahawa hukum tu wajib, kita tidak terima kecuali mari syarak. Li'anna uqulana la tudrikul ahkama istiqlalan, kerana akal kita tidak dapat memahamkan hukum secara bersendirian. Ni juga poin hak Wahabi tak faham ni. Dia kata tolong akal ni. Asy'ariyah ni Jabariyah. Dia kata tu Jabariyah abang ni. Dia Jabariyah. Menolakkan usaha, kata menafikan takbih dan tahsin. Kata benda tu tak ada je, sama saja. Tak reti tu, tak faham. Akal kita tidak dapat memahamkan hukum secara bersendirian. Istiqlalan fala hukma, maka tidak ada hukumlah qabla syar'i, sebelum syarak turun maka kita tak ada hukum. Nak kata baik elok tak ada. Wala taklifa bi syai'in qabla maji'ihi ay maji'i syar', dan tidak ada taklif apa-apa, tidak ada apa-apa taklif sebelum datangnya syarak. Itu di sisi Asy'ariyah.
Istidlal yang panjang lah. Kau tengok memang hujah memang kuat lah. Hujah Asy'ariyah dalam masalah ni kuat. Dah, dari segi taslim sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala. Okey. Dah gitu, adakah itu menafikan benda baik? Tak, bukan. Bukan makna gini kita menafikan. Sebab itu kena faham kok. Bukan maksud begini kita menafikan contohnya birrul walidain, buat baik pada mak ayah. Baik ke tak? Baik ke tak? Dari segi fitrah dan akal memang kata baik, tapi boleh kita jadi hukum tak boleh tu? Tak boleh. Nak jadi hukum tu tak baik, mesti hukum semua daripada Allah Ta'ala belaka. Si Asy'ariyah bukan menafikan sudut baik itu pada fitrah dan pada akal. Tapi kita tak menghukum gitu. Nampak tak? Kita tidak menjatuhkan hukum dengan semata-mata akal sahaja. Semata-mata akal. Wahum, dan mereka Mu'tazilah yaquluna yutalaqqa, diterima hukum tadi, yutalaqqa al-ahkam tu ataupun idrak demikian itu minal aqli, diterima dan dipahami itu daripada akal. Wasyar'u, dan syarak itu muakkidun. Syarak itu hanya mentakkidkan, hanya menguat dan meneguhkan saja. Jadi hukum asal itu disabit oleh akal. Syarak mari kuat kemaskan saja, memperkuatkan dan memperkemaskan saja. Mu'tazilah kata gitu. Fahakamul aqla, maka mereka menyerahkan hukum akan kepada akal. Fahakamu, mereka menghukumkan akal, maksud mereka menyerahkan zimamul ahkami ilal aqli, menyerahkan hukum tu kepada akal. Fil af'al, pada perbuatan, qablal bi'thati, sebelum bangkit rasul. Sebelum bangkit rasul. Jadi sebelum bangkit rasul, siapa yang menghukum akal lah. Rasul tak ada lagi, syarak tak ada lagi, maka yang menghukum ialah akal. Fama hakama bihi fi syai'in minha fi syai'in. Fama hakama bihi fi syai'in, maka apa yang dihukumkan dengan akal pada sesuatu, minha daruriyun, ada daripadanya perkara daruri. Fama hakama, dan barang yang berhukum dengannya. Fama, dan bermula barang yang berhukum dengannya, berhukum akal dengannya, dengan barang, fi syai'in, pada sesuatu, minha, daripadanya, daripada perkara yang dihukum itu, daruriyun, ada yang daruri, minal af'al, minha minal af'al, ada yang daruri. Contoh, katanafusi, seperti bernafas, fil hawa, bernafas pada udara. Nampak? Aw ikhtiyariyun, minha daruriyun, aw ikhtiyariyun, ada yang ikhtiyari, bi an adraka fihi maslahatan, dengan bahawa akal, adrakal aqlu, akal boleh faham padanya ada maslahah, au mafsadatan, atau mafsadah, au intifa'ahuma, atau ternafi maslahah dan mafsadah. Maslahah pun tak ada, mafsadah pun tak ada. Okey. Fa amara, fa amru, apa ni? Au intifa'ahuma, mafsadatan au intifa'ahuma. Lepas tu tulis mana tu? Fa alif mim ra. Fa amru hukmihi zahirun. Fa amru hukmihi, dan maka perkara hukum itu zahirlah. Zahir. Maka perkara urusan berkaitan hukum itu zahir. Wa huwa, apa dia? An-daruri, perkara daruri. Ni si Mu'tazilah. Perkara daruri maqtu'un bi ibahatihi. Perkara yang daruri ni makna yang senang, tak payah fikir. Perkara itu maqtu'un bi ibahatihi, diputuskan, diyakinkan dengan keharusannya. Kalau benda daruri, benda senang, memang kiranya haruslah, akal hukum haruslah. Wal ikhtiyariyah, dan perkara ikhtiyari yang qasimu ila ilal aqsamil khamsati. Perkara ikhtiyari pula terbahagi kepada 5 bahagian.
al-harami, perkara yang haram, wa ghairihi, dan selain daripada haram. Jadi ini akalan Mu'tazilah. Cuba susun. Macam mana kalau tak ada syarat akan hukum kan? Jadi akal ni kalau sebelum ada syarat dia akan fikir gini. Benda itu daruri ke tak daruri? Ikhtiari. Kalau benda daruri, maka memanglah akal boleh dapat faham dia kan. Maka benda tu harus. Okey, kalau benda kena fikir ikhtiari. Benda yang ikhtiari pula tengok. Nak hukum macam mana itu? Maka terbagi pada 5. Haram dan selain haram. Kenapa? Macam mana jadi gitu? Li'annahu, kerana sesungguhnya inishtamala fi'luhu ala mafsadatin faharamun. Kalau merangkumi perbuatan itu atas perkara mafsadah, perkara kerosakan, maka perbuatan itu haram. Jadi Mu'tazilah kata, tengok, benda ikhtiar ni kena fikir. Benda tu ada mafsadah tak perbuatan tu? Ada mafsadah, maka hukumnya haram. Kazulmi, seperti zalim. Zalim ada mafsadah. Oh, ni hukum haram. Tanpa perlu syarat turun lagi pun, Nabi bakit, tak ada Nabi bakit pun apa? Akal boleh fikir tak? Okey. Inishtamala tarkuhu. Tarkuhu atau pada fi'luhu. Dan jika ishtamala tarkuhu ala mafsadah fawajibun, jika mengandungi oleh meninggalkan perbuatan tu di atas mafsadah. Kalau tinggal buat membawa kepada kerosakan dan mafsadah. Maknanya kalau tak buat menyebabkan rosak mafsadah, maka benda tu hukumnya wajib. Fawajibun kal adli, seperti adil. Jadi pada Mu'tazilah, tengok, ni benda masuk dalam kategori ikhtiari ni. Adil ni, kalau dak adil, bawa rosak tak? Rosak. Maka adil tu hukumnya wajib. Au fi'luhu ala maslahatin. Inishtamala fi'luhu ala maslahatin. Kalau mengandungi perbuatan sesuatu tu, dia mengandungi maslahah, maka hukumnya famandubun, hukumnya mandub. Kal ihsan, seperti ihsan, perbuatan buat baik, kasihan belah. Au tarkuhu, inishtamala tarkuhu ala maslahatin. Kalau meninggalkan buat itu mengandungi maslahah, maka hukumnya makruh. Tengok macam ni susun. Bijak. Tak takrif lain. Kalau takrif wajib ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu kan. Ni susun ke akal je. Sebab tu Mu'tazilah ni jangan main. Makna kaedah akal dia kemah juga. Kita fikir munasabah lah. Dia boleh keluar hukum 5 tu dengan akal je. Tak payah tunggu istilah syarak. Boleh buat keluar. Usul dia. Makna wajib di si Mu'tazilah tu gitu. Makna perkara yang tinggal tu buat pada mafsadah, maka hukum wajib. Famakruh wa illam yashtamil ala maslahatin wala mafsadatin fa mubah. Kalau perbuatan itu tak mengandungi mafsadah dan maslahah, maka mubah. Jadi siap aku 5. Fa illam, jadi jarang-jarang jumpa ni. Fa illam yahkumil aqlu, maka jika tidak menghukum oleh akal, fi ba'din minha, pada mana-mana pun daripadanya. Kalau akal tidak hukum apa-apa pun, tak. Nak kata mafsadah maslahah tak ada. Bi allam yudrik fihi syai'an, dengan bahawa akal tak mampu faham padanya sesuatu pun, mimma taqaddama, daripada barang yang telah lalu, ka aklil fakihah, seperti makan buah ada maslahah ke? Ada mafsadah ke? Tak boleh kata belaka tu. Tak. Jadi perkara itu fas-sahihu, pandangan yang sahihnya al-waqfu anil hadari wal ibahati, iaitu tawakuf antara larangan dan harus. Gitu. Tawakuf lah. Tak boleh nak kata apa tawakuf. Tak apa. Mu'tazilah manzilatun baina manzilatain. Tak kisah memang prinsip dia tak. Tawakuf wa in kana fil waqi', walaupun pada waqi' la yakhlu
an wahidin minhuma, pada wakilnya memang tak akan lari benda itu, sama ada haram tak boleh makan ataupun haram boleh makan, tu je. Li'annahu imma mamnu'un minhuma, sama ada perkara tadi dilarang daripadanya, maka benda itu mahzurun, aula ataupun tidak dilarang, maka famubahun, maka harus. Faham? Maka ni kaedah ni, susunan ni, wa hadza ma'na qaulihim, maka inilah makna perkataan Mu'tazilah, innal aqla yuhassin wa yuqabbih, akal itu mentahsinkan dan mentakbihkan, akal itu menghukumkan elok dan menghukumkan buruk, itu makna ni. Gini rupanya tahsin wa takbih di sisi Mu'tazilah ni. Apa maksud? Ai yudriku husnal hasani, akal memaham eloknya perkara elok, wa qubhal qabih, dan buruknya perkara buruk. Itu maksudnya. Akal semata, bukan mewajibkan. Nampak? Li'anna fil fi'li, kerana apa? Kerana pada perbuatan itu maslahatan atau mafsadatan, ada maslahah atau mafsadah, yatba'uha yatba'uha, yang akan mengikutnya, husnuhu au kubhuhu, elok atau buruknya. Kalau ada maslahah maka elok, kalau ada mafsadah maka elok. Indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Maka fayudrikul aqlu fihi dhalika, maka akal faham dan reti demikian padanya. Imma bid-darurah, sama ada dengan mudah, faham tak perlu fikir-fikir. Ka husnis sidqi, seperti eloknya perbuatan benar itu. Benar itu benda elok, itu akal faham, tak payah fikir apa. Ka husnis sidqin nafi'i, eloknya benar yang memberi manfaat, bercakap benar yang memberi manfaat. Wa qubhi al-kadhibi ad-dari, dan akal boleh faham dengan mudah huduh buruknya menipu yang memudaratkan. Itu dapat idrak secara bid-darurah au bin-nadhari. Ada juga perkara yang akal idrak dengan cara nazar, kena fikir, kena tilik. Contoh, kahusnil kadhibin nafi'i, seperti eloknya menipu yang beri manfaat. Tipu, tapi tipu tu dapat manfaat. Nampak tak? Tipu dapat manfaat. Contohnya tipu mana? Tipu bini ya. Tipu kan tidak dibenarkan kecuali tipu bini. Tu di politik tu kecing. Tahu tak? Tu mana molek tu. Iyalah. Masuk tu. Okey. Apa nama ni? Siapa kat telefon ni? Siapa kat telefon? Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adzamu laysat bi ghibatin fi sittatin mutadhallimun wa mu'arrifin wa muhadzirin. Ingat tak tu? Ana sebut lama dah tu. Al-qadhu laysat bi ghibatin fi sittatin. Ini dalam Imam Nawawi dia sebut kan? Al-qadhu laysat bi ghibatin fi sittatin. Lepas tu al-qadhu laysat bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa muhajirin fisqan wa muhajirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. 6 perkara kan, iaitu orang kena zalim, orang nak mengenalkan orang mu'arrifin,
muhadzirin orang nak larang orang daripada seseorang yang menzalimi, wa muhajirin fisqan orang yang menzahirkan kefasikan, orang yang minta fatwa atau diminta diminta fatwa mufti lah. Lepas tu wa talabil i'anah orang yang diminta tolong untuk menghilangkan perkara munkar. Al-qadhu laysat bi ghibatin fi sittatin mutadallimin wa muhadzirin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Jadi itu ka husnil kadhibin nafi'i, seperti eloknya menipu yang memberi manfaat. Hak tu kena fikir, nipu ni asal dak elok tapi ada manfaat. Hukumnya baik. Wa qubhis sidqi ad-dari, dan buruknya benar yang memberi mudarat. Cakap benar. Saya cakap betul ni. Tapi cakap betul awak memudaratkan orang. Patutnya tak payah cakap lah. Ni kadang dia kok ni jenis betul. Bagi betul benda. Apa betul benda? Tak benda betul kan. Jadi ada benda kadang baik senyap je. Kalau cakap benar menyebabkan orang mudarat. Tak? Mana Tuan Haji? Tahu tak? Awak senyap je lah. Kalau boleh kona. Qubhis sidqi ad-dari. Kalau lawyer tahu lah ni. Bidang dia dah ni. Okey. Wayaji'u syar wa maji ke wayaji? Wayaji'u syar'u, dan datangnya syarak itu muakkidan, hal keadaan dia mentakkidkan lidzalika, bagi demikian itu. Syarak mari nak menegaskan dan mengukuhkan saja. Au bisti'anati syar'i fi ma khafiya 'ala al-'aqli, ataupun dengan nak sebagai pertolongan untuk isti'anah, minta tolong dengan syarak fi ma khafiya 'ala al-'aqli, pada perkara yang tersembunyi pada akal. Tu kalau benda orang tak boleh nak fikir akal, syarak mari tu membantu menerangkan molek atau huduh. Contoh, ka husni saumi akhir yaumin min ramadhana, seperti eloknya puasa hari terakhir daripada bulan Ramadan. Wa qubhi saumi yaumi awwali yaumin min Syawal, dan buruknya, salahnya, tak betulnya atau buruknya puasa hari pertama, awal hari pertama daripada Syawal. Okey. Bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan. Tak? Akhir bulan Ramadan, hari ke-30. Molek tak molek puasa? Molek tak molek puasa? Wajib puasa. Jadi, apa beza akhir bulan Ramadan dengan awal bulan Syawal? Sehari je. Kadang-kadang benda itu boleh jadi hari yang terakhir itu awal Syawal. Kalau dia hari terakhir Ramadan jadi molek, katalah ambil hari yang ke-30. Kalau dia tu akhir Ramadan, wajib kita puasa. Benda wajib dia molek. Kalau dia bukan bulan Ramadan dan Syawal, maka kita haram puasa, kena buka. Kena buka. Kalau kita puasa pada hari itu, jadi salah, jadi haram. Jadi benda beza. Jadi akal tak boleh nak fikir tu. Sebab tu dia kata, ni syarak mari. Seperti baiknya puasa akhir hari daripada bulan Ramadan dan buruknya berpuasa awal hari bulan Syawal. Pada masalah kalau hari 30 ni, sama ada dia Syawal ke dia Ramadan. Fa innahuma mutamathilani fi anna kulla minhuma zamanun. Sama je bahawa kedua-dua itu zaman, tempoh masa. Fala yudrikul aqlu fihi ma mafsadatan wala maslahatan. Maka akal tak boleh faham mafsadah dan maslahah. Sama hari 30. Boleh jadi dia Syawal. Bila Syawal jadi haram. Boleh jadi dia Ramadan. Bila Ramadan dia jadi wajib. Mana baik mana buruk ni? Bal yatawaqqafu ala amri syari', tapi dia terhenti di atas arahan syarak, bi ahadihima, dengan salah satu daripada keduanya, wa nahyihi anil akhar, dan larangan daripada satu lagi. Maka faturuku idrakil aqli, jalan untuk faham akal itu, lil hukmi, bagi hukum, ai al husni wal kubhi, elok dan buruk, indahum, di sisi mereka Mu'tazilah,
thalathatun, ada tiga. Jadi di sisi Mu'tazilah, cara akal memahamkan hukum tiga jalan. Pertama ad-daruratu, yang kedua an-nadharu, yang ketiga ialah isti'anatu syar'i, pertolongan syarak. Sama ada perkara itu faham oleh akal secara darurah. Yang kedua, sama ada perkara itu faham dengan cara nazar, kena tilik, kena perhati, ataupun faham dengan cara pertolongan syarak. Wa nahnu nuwafiquhum 'alal akhiri. Kita sama. Kita sepakat, kita boleh sama dengan Mu'tazilah hatta akhir. Mana isti'anatu syarak. Lakin, tapi naqulu, kita berkata sama dari segi minta tolongan syarak, tapi beza. Dari segi akidah kita, naqul al-aqlu yudrikul hukma min husnin au kubhin. Akal boleh faham hukum daripada baik atau buruk biwasitati syar'i, dengan wasitah syarak, dengan perantaraan syarak. Wa illam yudrik, walaupun akal tak boleh faham anna fihi maslahatan au mafsadatan, walaupun akal tak boleh faham pada perkara itu ada maslahat atau mafsadah. Jadi akal faham baik atau buruk dengan perantaraan syarak. Faham tak? Akal faham juga. Ni salah puak Wahabi atau tolak Mu'tazilah faham, salah faham ni. Bukan kita tolak akal boleh faham benda tu baik atau buruk, elok ataupun tak elok. Akal boleh faham, tapi faham itu dengan wasitah syarak, dengan perantaraan syarak. Sekira-kira tak ada syarak, kita tak hukum. Kita tak jatuhkan hukum. Pemahaman kita kepada baik atau buruk dengan perantaraan syarak. Dan walaupun akal tak boleh faham sekalipun, akal tak boleh faham benda moleknya pada zakat ni, benda molek pada buat haji, benda molek pada tawaf 7 kali, benda molek pada sa'i 7 kali, akal tak boleh faham. Tapi bila dihukum gitu, kita hukumkan dengan benda tu molek. Itu di ahli sunnah. Wahum yaquluna, mereka pula Mu'tazilah kata la yudriku dhalika illa idza adraka fihi maslahatan aw mafsadatan. Mu'tazilah kata tak boleh kita nak faham baik atau buruk itu kecuali kita boleh faham maslahah dan mafsadah. Jadi dia meletakkan syarat baik buruk pada maslahah dan mafsadah. Kita kata tak kira masladah tak ada ke, maslahah ada ke, tak kira. Benda itu baik bila syarak suruh, benda itu tak baik bila syarak larang. Pada Mu'tazilah dia kata la yudriku zalika, tidak dapat faham demikian itu, husnin au kubhin tu, baik atau buruk itu, illa idza adraka fihi maslahatan, kecuali jika kita dapat faham apa ada maslahah pada perkara baik, apa ada mafsadah pada perkara buruk, barulah kita hukumkan baik atau buruk. Fal husnu indana, maka baik di sisi kita, ma hassanahu syar'u, baik di sisi ahli sunnah itu apa yang syarak kata baik. Wal qabihu, bukan fal hasanu, kena kata al hasan, benda hak baik. Husnu tu makna sifat elok. Fal hasanu indana, fal hasanu, maka yang baik, kena kepada al hasan al qabih. Fal hasanu indana, yang baik itu di sisi kita ialah ma hassanahu syar'u, apa yang dibaikkan, yang dibilang baik oleh syarak. Wal qabihu ma qabbahahu syar'u, yang buruk pula apa yang diburukkan oleh syarak. Wa illam yu'raf, walaupun tidak diketahui, anna fihi maslahatan au mafsadatan, pada perkara itu ada maslahat atau mafsadat, indallah, di sisi Allah Ta'ala. Kita tak tahu ada maslahat mafsadat, kita tak tahu. Wala hukma qablahu, dan tidak ada hukum sebelum tu, aslan, langsung. Sebelum adanya syarak, kita tak boleh nak kata hukum apa-apa, serah saja. Yang atas dasar inilah dibina masalah najatu ahlil fatrah, terselamatnya orang yang duduk di antara zaman dua Nabi. Atas dasar ni lah. Atas dasar ni. Nampak? Dia ada kaedah ni, ada kaitan pada hukum-hukum. Okay.
Mu'tazilah kata ke mana pula? Wal hasanu indahum, dan perkara baik di sisi Mu'tazilah ma hassanahul aqlu, ialah perkara yang dibilang akal itu elok. Wal qabihu ma qabbahahul aqlu, perkara buruk pula apa yang diburukkan oleh akal. Bi sababi idraki maslahati, itu berlaku kerana sebab kita faham, kita idrak maslahah dia atau mafsadah indallah, di sisi Allah Taala. Thumma yaji'u syar'u, kemudian mari syarak muakkidan, sebagai nak menegaskan, meneguhkan. Itu saja. Wa bima taqarrara, dan dengan apa yang telah dihuraikan itu, min, apa yang dihurai itu bayan, min annahu la hukma, bahawa tidak ada hukum qabla syar'i, sebelum datang syarak kita tak ada hukum. Khilafan lil Mu'tazilah, ini menyalahi bagi pandangan Mu'tazilah. Wa bima taqarrara yu'lam, diketahui, muta'allaq dengan bima. Bima tu muta'allaq dengan tu. Yu'lam bima taqarrara, dengan barang yang telah lalu, yu'lam, diketahui, rujahanu ma taqaddama, tarjihnya, beratnya, kuatnya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, minal qawli, daripada pandangan, binajati ahlil fatrah, dengan selamatnya ahli fatrah. Ini disebut. Maknanya daripada itu faham bahawa ahli fatrah ni selamat. Itu Allah hak dulu kan, pandangan Maturidiyah. Kenapa? Lianna af'alahum la tusafu bihillin wala bihurmatin. Kerana perbuatan mereka tidak disifatkan dengan halal, tidak disifatkan dengan haram. Bila begitu, fala yu'aqabuna 'alaiha, mereka tidak diseksa kerana perbuatan itu. Wala yuthabuna, dan tidak diberi pahala jugalah. Wa in 'abadu al-awthana, walaupun mereka menyembah berhala. Wa sawa'un fi dhalika, sama ada pada demikian itu, al-ahkamul al-asliyatu wal far'iyatu, ay wal ahkamul asliyatu wal far'iyatu sawa'un fi dhalika, sama pada demikian itu hukum-hukum asli. Hukum asli itu hukum akidah. Ahkam al-asliyah iaitu hukum berkaitan usuluddin. Wal far'iyah hukum berkaitan dengan hukum syara', hukum ibadat ni. Asliyah tu apa ni? Hukum keimanan lah, akidah. Far'iyah tu hukum fiqh, hukum syara'. Kama huwa zahiru, ini sebagaimana zahir itlaqihim, itlaq para ulama. Wa ibaratu as-Sahimi, Syekh as-Sahimi, ba'da an naqala, setelah dia nukilkan ma taqaddama, apa yang telah. Syekh Sahimi buat syarah pada hasyiah pada Hudhudi juga. Nampak baba Makmawi baca tak? Siapa ada tu? Ada nuskah? Ada. Dua ada tak? Hasyiah Sahimi ala Hudhudi. Ada? Cetakkan tak ada, cetak lagi ke tak? Baba Makmawi nampak tengah baca. Siapa ada? Kalau ada sahabat dalam ni ada nuskah bercetak, tolong maklum. Nak juga saya. Jadi ba'da an naqala ma taqaddama min taqriri kalamil Mu'tazilah, daripada menghuraikan kalam Mu'tazilah. Dia kata apa? Wa qalatil asy'ariyatu, berkata Asy'ariyah, la tajibul ma'rifatu, tidak wajib makrifat. Makrifat makna perkara usul agama ni. Wal furu'u, dan juga perkara furu' ibadat ini, illa bi syar'i, kecuali dengan syarak. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengazabkan sesuatu kaum sehingga kami membangkitkan rasul. Okey. Sehingga kami bangkit rasula, nab'atha hatta nab'atha rasula. Jadi dia sebut wa humila wa hamlu mubtada' tu, wa hamlu rasuli ala al-aqli khilafuz zahir. Benda maksud hamlu rasul? Menanggung oleh rasul, benda? Tak tahu. Apa dia? Hamlu rasul, benda? Tanggung ke?
Ha? Benda meh. Dua benda tuan. Ha? Apa dia? Benda mutaki? Ha? Alhamdulillah. Ini dia nak tafsir ayat Quran tu. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasula. Rasul tu Mu'tazilah dia takwil. Rasul tu bukan nabi. Rasul tu akal. Tidak kami azabkan satu kaum sehingga kami utus rasul. Rasul tu utusan Tuhan tu akal. Ha. Wa hamlur rasuli, dan menanggung makna ai hamlu lafzur rasuli alal aqli. Itlaq kalimah rasul tu dia menanggung atas makna akal. Itu khilafuz zahir, itu menyalahi zahir. Ia takwil situ. Jadi Mu'tazilah takwil situ. Bukan rasul nabi ni. Rasul pada kalimah naba'atha rasulah. Rasul situ. Nampak? Dia kata rasul tu akal, itu menyalahi zahir. Kira takwil lah tu takwil. Wa la yusaru ilaihi illa bimujibin. Tak boleh kita takwil, buat takwilan itu kecuali ada sebab. Idza ta'adzara zahir, bila uzur tak boleh faham kod zahir baru kita takwil. Tak yadullah, tak boleh nak faham zahir, ya dengan masuk anggota baru kita takwil. Apa? Ada pun kalau tak ada sebab untuk takwil maka tak boleh menyalahi kaedah bahasa Arab. Wa huwa muntafin, dan itu ternafi huna di sini tak ada da'i, tak ada qarinah yang menunjuk atau dawa'i tad'u ila ta'wil, yang menuntut supaya takwil. Wa yatarattabu, dan hasil alal khilaf, terhasil di atas khilaf ni. Daripada khilaf ni terhasil apa dia? Yatarattabu anna man mayyaza, bahawa orang yang mumayyiz, wa kana aqilan, dan dia tu berakal, wa madha alaihi zamanun, lalu berlalu padanya satu masa tempoh, yasa'u an-nazara, yang tempoh itu luas, cukup untuk dia berfikir, fi makhluqati, pada makhluk-makhluk, wal istidlal, yasa'u an-nazaru fi makhluqati wal istidlalu, ay wa yasa'u al-istidlala, istidlala bukan dulu, wa yasa'u al-istidlala, dan luas, cukup untuk dia beristidlal, biha, dengannya, dengan makhluk, ala anna laha khaliqan, bahawa bagi makhluk ini ada pencipta, walam yanzur, tapi dia tidak nazar, dia tidak memikirkan, wa mata, tiba-tiba dia mati, maka orang itu anna man mayyaza itu yamutu kafiran wal iyazu billah, dia mati dalam keadaan kufur, wa yukhalladu, dan dikekalkannya, finnar, ataupun wa yakhlud finnar, boleh juga dikekal ia dalam neraka. Wa yukhalladu, dan dikekalkan, ataupun wa yakhlud, dia kekal dalam neraka. Wa yakhlud fihi, dia kekal dalam neraka. Boleh baca yakhlud atau yukhallad. Dia itu kekal atau dikekalkan dalam neraka, alal qaulil mu'tazilati wal maturidiyati. Sini dalam masalah makrifah Maturidiyah ni sama. Makrifah yang kenal Tuhan mula-mula tu, makrifah usul kenal Tuhan. Jadi di sisi Mu'tazilah Maturidiyah, apabila seorang itu, kita baca mula, atas dasar ni, man mayyaza, orang tu dia boleh reti, mumayyiz, dia berakal dan berlalu tempoh masa. Balik tak balik ni? Berlalu tempoh masa yang boleh dia nazar, dia boleh istidlal dengan makhluk ini untuk kenal bahawa pada makhluk ini ada khaliqan, ada pencipta, tetapi dia tidak nazar, dia tidak berusaha untuk kenal, dia tidak menggunakan akal dia, tiba-tiba dia mati, orang tu mati kufur dan masuk kekal dalam neraka. Alal qauli mu'tazilati wal maturidiyati. Faham Sawa'un kana min ahli al-fatrah, sama ada mereka ahli al-fatrah, au min hadhil ummah, ataupun daripada umat ini. Tak kira ahli fatrah umat ini ke? Sama. Okey. Wa bana alaihi, wa bana alaihi, benda tu. Jelas itu tak? Sebut. Tu kitab baru tulis gitu .
Mulla Ali Qari, dan dibina atas pandangan ini oleh Syekh Mulla Ali Qari, kufra, membina atas kaedah ini, kufra abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufurnya kedua ibu bapa Nabi. Nak pernah dengar dulu tapi jumpa sini. Cuma kena pasti balik lah, dia tarik balik ke tak. Tengok dalam syarah Akidah Tahawiyah Mulla Ali Qari, cuba tengok. Siapa ada maklumat pasal ni? Betul ke? Dulu pernah dengar dah ni, pernah dengar. Penjumpa-jumpa lama dah ni. Jumpa sini, makna seakan kalam tu dinisbahkan kepada Mulla Ali Qari ya. Tak ada ditarik balik ke mana, wallahu alam. Maka atas dekat Mulla Ali Qari kan Maturidi kan? Dia Hanafi. Dia Hanafi, Maturidi. Maka dia bina pandangan bahawa kata kedua ibu bapa Nabi itu kufur. Binaan ala ma marra, kerana dibina atas barang yang telah lalu. Min annal murada bir rasul, daripada apa yang dikenakan rasul itu al-aqlu, akal. Au ala zahirihi, ataupun dipaham di atas zahirnya. Makna rasul juga, tapi waqad tahaqqaqa bi irsal tak? Bi irsal. Dan sungguhnya telah terhasillah berlaku rasulah itu dengan diutuskan Adam. Ini kaedah Maturidiyah katakan. Maturidiyah kata bukan nabi waktu aja. Nabi mana-mana nabi, dia akan berterusan semua akidah tu sejak daripada diutus Adam. Jadi atas membagi makna rasul itu akal ataupun dipahami ikut zahir. Rasul tetap rasul, tapi telah berlaku utusan itu bi irsali Adama wa man ba'dahu, dan orang selepas pada Adam minal anbiya, daripada para nabi, fi jami'il umami, daripada sekalian umat-umat. Wa qalatil asy'ariyatu wallahu ta'ala alam. Cukup asyik itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Habis muka tak? Ke tak? Allah ta'ala ala wa alam. Nak habis panjang itu. Baca saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Jazakallahu alaihi wasallam. Jazakallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.